Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wah, penat nampak? InsyaAllah. Okey, semangat. Semangat ya. Kita baru mula nak bulan puasa ni berapa hari je ni? 2 hari. Okey, selamat puasa pada semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami di hari Minggu ni. Terima kasih. Sudilah tengok. Mungkin kita ada something nak ketengahkan. Apa dia tu? Pada semua di bulan puasa ni, iaitu topik kita kali ini mengenai mulut. Mulut. Di bulan puasa ni kita kenalah jaga mulut. Betul. Baik dari segi kesihatan ataupun dari segi kelakuan dan sifat-sifat yang tak baik kita tolak orang corner. Okey Ustaz. Okey. Pasal mulut ni kadang bulan puasa ni kita kadang jaga macam mana pun kalau orang berbual kadang kita tercakap something. So macam mana kita nak tahu yang kita cakap tu mungkin mengumpat ke ataupun kata orang putih ada macam apa bitching bitch. Sindir-sindir ke, mengata orang ke, secara tak langsung padahal tak ada apa-apa tapi kita tercakap. So macam mana kita nak jaga daripada kita terjebak dalam perbualan topik orang di bulan puasa. Tu satu. Dan satu lagi ni mungkin ya Ustaz jawab tu dululah. Okey. Untuk jawab yang soalan yang pertama tadi, macam mana kita nak jaga kita punya mulut kita biar tak melakukan maksiat-maksiat mulut lah istilahnya. Pertama sekali adalah selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak macam ni jawapan yang very common, but look at this. Bila you selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, you akan selalu rasa yang you diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika seorang itu dia selalu rasa yang dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan cuba untuk jauhkan melakukan maksiat. Maksiat daripada jasmani ataupun daripada rohani. Sebab apa? Dia akan selalu tahu bahawasanya Allah melihat. Sama, dia ada satu cerita ni. Ada seorang guru, dia ada ramai anak murid. Jadi satu ketika ni dia suruh anak murid dia untuk sembelih ayam. Jadi salah satu dikasih ayam. Kasih ayam hidup. Kasih ayam dengan dikasih pisau. Seorang satu. Untuk sembelih. Okay. Tapi dia cakap ada satu syarat. Awak boleh sembelih di mana sahaja. Tapi ada satu syarat. Syarat dia apa? Ketika nak sembelih tu jangan sampai ada orang nampak. So semua pergi. Ada yang pergi gua, ada yang pergi dalam hutan, ada yang pergi kat bawah-bawah rumah-rumah yang tak dipakai lagi, rumah usang dan lain-lain. So, dan ketika itu dia bilang setelah dah sembelih nanti datang kemari. Semua pergi. Bila semua dah pergi, setelah itu kembali semua. Kembali semua dan semua dah sembelih ayam tersebut. Kecuali satu murid dia ni. Dia masih lagi pegang pisau tu dan masih lagi ada ayam yang hidup. Yang cikgu ni tanya, kenapa engkau tak potong ni ayam? Kenapa tak sembelih ni ayam? Benda mudah aja. Pergi mana-mana yang orang tak nampak, sembelih. Kata murid tu apa? Wahai guruku, ketika aku masuk dalam gua, aku nak sembelih, aku rasa tak ada manusia yang lihat aku, tapi Allah lihat. Aku tak jadi. Pindah ke tempat yang lain, ke hutan dan ke lain-lainnya, semua tak ada orang, tapi aku tahu yang Allah lihat. Sebab itu aku tak dapat untuk sembelih ni ayam. Maka guru tersebut bilang sadaqt. Maknanya katakan engkau benar wahai muridku. Maka itu menjadi suatu pelajaran bahawasanya walaupun tak ada manusia yang melihat kita, tapi Allah yang melihat. Jadi ketika seorang itu nak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau nak melakukan suatu maksiat, ingat Allah selalu melihat. Jangan gitu. Kadang-kadang bagi siapa saja yang selalu driving ataupun riding, kita intend to lakukan benda-benda yang diharamkan oleh traffic police, tapi kita berani untuk buat. Sebabkan TP tak ada. Contoh, kalau kat depan tak boleh U-turn. Tapi bila kita kat depan, kita dah lambat dah ni. Kita akan tengok kanan, kiri, tak ada orang kan. U-turn je lah. Sebab apa? Kita rasa bahawa TP tak nampak, traffic police. Tapi kalau ada traffic police, kita tak akan berani untuk kita U-turn, illegal U-turn.
Begitu juga ketika kita rasa yang Allah selalu awasi kita, Allah selalu tengok kita, maka kita tak berani untuk melakukan maksiat. Begitu juga dengan lisan kita. Kita akan jaga. Sebab apa? Kita tahu yang Allah melihat, Allah mendengar dan Allah tahu. Itu sekali kita kena tanamkan. Kemudian yang kedua, tiap kali kalau boleh, pastikan lisan kita keluarkan dengan benda-benda yang baik. Bila nak keluarkan kata-kata yang kurang baik, fikir dulu. Apakah kata-kata ini, kalimat ni, statement ni, orang lain akan kecil hati ataupun hati orang lain akan terluka, tergores ataupun tidak. Jadi fikir dahulu sebelum kita keluarkan ayat tersebut. Sebab apa? Ramai orang tak fikir. Dia dah cakap, alamak aku tercakap lah. Padahal ikut sebetulnya, dia tak fikir apa yang dia nak cakap tu. Jadi fikir dulu, baru kita keluarkan. Always the best, dua perkara ni. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan fikir ketika kita nak ucapkan apa sahaja. So kadang bulan puasa tu umum cakap kan, aku tanya kau soalan, kau mesti cakap betul-betul. Bulan puasa tak boleh bohong. Betul, kan? betul. So Ustaz, saya nak tanya Ustaz pernah buat illegal U-turn tak? Kena jujur Tak apalah, jangan. Tak bagus aib-aibkan orang Saya tanya je kan. Pernah. Sesungguhnya kita manusia, kadang kita pernah. Tak kisahlah. Pernah. Sebab mungkin urgent. Betul, urgent sangat. Betul. Satu lah. Yes, pernah. Okay, pernah. Bohong lah tak pernah. Betul, semua orang pernah buat sama juga. Dan satu lagi, cakap pasal mulut ni. Kadang orang cakap kan, okay, ni aku bukan mengumpat, aku cakap betul, cakap yang betul. So, itu kategori apa tu jatuhnya? Taruhlah saya nak cakap pasal si A ni, orang cakap pasal si A ni. Okay. Ni aku tak mengumpat, cakap yang betul apa, fact apa, jadi aku nak kena bagi tahu. Betul. Okay. Ini Allah SWT sebutkan dalam ayat Al-Quran, yang mana saya rasa ada sebahagian orang yang, ataupun hampir semua orang hafal, surah Al-Humazah. Humazah tu maknanya orang yang mengumpat. Allah sebutkan, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail ataupun celakalah bagi orang-orang yang selalu mengumpat. Al-Humazah, Lumazah. Kalau dalam kitab-kitab tafsir, Ibnu Kathir, ataupun tafsir daripada tafsir Ibn Abbas mengatakan humazah di depan orang tersebut, lumazah di belakang orang tersebut. Dan seperti itu. Dan ketika kita mengumpat tentang orang lain, walaupun is a fact, walaupun fakta, orang tu telah melakukan ini dan itu dan lain-lain. Ingat, ketika kita sebutkan fakta tersebut, itu adalah untuk dia adalah membuka aib orang tersebut. Betul. Maknanya itu berdasarkan fakta tau. Kalau betul. Masalah dia, kalau tak betul, dia akan jadi turun ke fitnah. Maknanya dua-dua adalah perkara yang tidak baik. Yang satu membuka aib, yang satu lagi fitnah. Yang buka aib, siapa sahaja yang buka aib seseorang, maka Allah akan buka aib dia nanti di hari kiamat. Sebab apa? Kita ada kita punya aib sendiri. Dan Allah tutup kita punya aib. Masalah dia di sini adalah kadang-kadang kita buka kita punya aib ataupun kita buka orang lain punya aib. Fitnah. Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maknanya dua-duanya adalah perkara yang salah. Kalau boleh, jangan lakukan dua-dua ni. Very simple. Tentang orang, ingat ketika nak cakap tentang orang lain, bayangkan kalau orang lain cakap pasal kita, kita suka tak? Kita tak suka. Jadi jangan cakap tentang orang lain. Apalagi dia punya aib dia yang dia cuba untuk cover tapi kita sendiri buka. Jangan buat. Takutnya dia akan, lagipun time puasa, dia akan mengurangi kita punya ibadah. Dia punya quality of kita punya puasa. Bayangkan kita punya quality puasa yang tadi macam gini, kemudian kita cakap pasal orang lain, kemudian tak jaga lisan dan lain, semua kita punya quality akan turun. Bila quality dah rendah, sama. Siapa yang nak? Jangan gitu. Kita nak cari kain. Kita cari kain, kita nak quality yang bagus. Tapi kenapa kita tak begitu prihatin ketika kita punya ibadah punya quality? Ramai orang buat, contohnya kita solat, kita puasa. Okey lah, yang penting aku puasa, aku tahan aku punya haus, aku punya lapar daripada pagi sampai ke petang. Dah, aku puasa. It's not all about that puasa. It's about the quality ketika kita ibadah. Daripada kita punya puasa, kita punya solat, kita punya sedekah.
kita punya ibadah-ibadah malam, semua is all about quality rather than quantity. Baik. Tapi ini tak menunjukkan maknanya ustaz cakap quality je, maknanya kita solat 5 waktu je, solat sunat semua tak payah, solat ni semua tak payah. Yang penting kita punya quality solat 5 waktu, tak. Tapi best to ada quality rather than quantity. Itu dulu. Tapi kalau you boleh ada quantity with quality, will be much better. Right. Right, thank you very much. So for the next question. Yes. Are you ready? Yes. Bring me. Right. Bring me. Kira nak kasih lah. Kasih. Give me. Give me. Give me. Bring you where? Bring me to the question. Okay. Next one. Ni 2 orang serentak. Kill Okay. 2 birds with 1 stone. Okay. On stone. Satu mengata, satu cakap tau, tak gunalah kau solat, tak guna solat pula. Tak gunalah kau puasa kau tak solat. Cakap macam gitu. Okay. Yang satu pula, tak solat tapi puasa. Okay. So, macam mana? Oh, ni tak boleh kill 2 birds with 1 stone. Ni kena 1 stone 1 bird. One stone, one bird first. 1 stone 1 bird. Okay. Dan tadi tu, apa dia punya? Yang orang semua cakap, sudahlah kau puasa, buat apa? Buat lapar je, tak solat. Tuhan pun tak terima lah orang sekejap itu. Okay. Kita tak boleh katakan seperti itu. Sebab solat adalah benda yang wajib. Puasa pun adalah benda yang wajib. Begitu juga, begitu juga kadang-kadang kita bilang orang selalu bilang mulut kau celupa. Buat apa tunggang tunggik solat tapi mulut celupa. Tak boleh. Masalahnya apa? Solat tu adalah tiang agama. Solat itu adalah benda yang wajib bagi orang Muslim. Masalah mulut dia celupah ke, mulut dia tak celupah ke, itu masalah yang lain. Tak boleh kita kaitkan dengan itu. Sama. Kalau dia ni mulut celupah macam ni, baik tak payah pakai tudung. Buka je tudung. Kan ada orang seperti itu. Tak boleh. Masalah tutup aurat tu, berhijab tu adalah wajib. Tak boleh kita katakan orang seperti itu. Tak boleh. Jadi itu, 1 bird have been killed by 1 stone. Now another bird. What's the another bird punya ni? Bebet. What's another bird? The other one is, bila orang yang apa, dia tak solat tapi dia berpuasa. Dia tak solat tapi berpuasa. Okay. Benda-benda dua-duanya adalah termasuk daripada rukun Islam. Dua-duanya kena buat. Maknanya puasa kita kena buat, solat pun kita kena buat. Ingat, pertama sekali yang akan dihisap ketika di hari akhirat adalah as-solat. Rather than puasa dulu. So maknanya solat pun ada kepentingannya juga. Maknanya penting untuk solat dan penting juga untuk berpuasa. Jadi kalau tak boleh you ada kurang-kurang solat ke apa, at least qada ke macam mana. Tapi try your very best. Kalau boleh jaga. Kalau tak ada, then qada. Kalau untuk yang puasa pun sama. Try your very best kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, at least qada ataupun ada hukum-hukumnya untuk bayar fidyah. Fidyah tu maknanya kita bayar denda lah. Dia denda. Ikut dengan berapa cupak. Nampak bulan puasa ngantuk dia. Puasa ngantuk ya, puasa ya. Ngantuk dia puasa ya. Alhamdulillah. Tak mengapa. Cakap pasal, okey, sudah settle Yes, sudah settle. settle. One, kita akan macam ini, orang yang suka komo-komo banyak gitu bila berpuasa. Sebab orang cakap satu komo-komo banyak, satu pula macam mana kita ada macam ada tak tips ke apa nak jaga bau mulut kan, kita berbual kan. Kadang-kadang berlakon pun kan berbual macam mana tu. Dia sebetulnya untuk bau mulut bagi orang-orang yang berpuasa sebetulnya indallah rihil misk. Di sisi Allah SWT, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT adalah bau kasturi. Wow. Tapi maksudnya janganlah you pergi orang berhahu. Apakah? memang kena siku tu kan. So itu indallah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah suka kepada orang-orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun kan, Allah SWT sebutkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa, dan Allah suka, cinta pada orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT. Dan dia lakukan puasa ni adalah bukan kerana manusia, tapi dilakukan kerana Allah SWT. Ni kita boleh bezakan tau. Ketika seseorang tu solat, contohnya Suzairi solat,
dia solat kat sini. Saya tahu dia sedang solat. Tapi kalau dia tengah berpuasa sekarang, ini selain di bulan Ramadan, saya tak tahu yang dia sedang berpuasa. Sebab apa? Dia tidak menunjukkan apa-apa sahaja. Macam solat, nampak dia rukuk, dia sujud, kemudian dia tahiyat akhir, tahiyat awal dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk berpuasa, kita pun tak tahu dia puasa ke tak puasa. Dan dia pun sebagai orang yang berpuasa pun, boleh saja dia pergi bilik sebelah, dia pergi makan roti ke, dia makan cereal dia ke dan lain-lainnya, dan datang balik, kita rasa yang dia tengah puasa. Padahal tidak. Semuanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang tahu ketika seorang tu berpuasa ataupun tidak. Betul dia. Okay. So satu lagi tu pasal puasa ni, kalau misalnya awak tengah uzur, janganlah makan di halayak ramai. Jangan gunakan aku uzur apa aku boleh makan lah. Jangan. Kita kena hormat orang yang berpuasa. Betul. Macam tu. Dan apa lagi? Ni pasal mulut dan lidah ni pula, nak tanya orang yang masak-masak ni, macam mana kau dah nak rasa dah gitu-gitu? Apa tu, lauk kat lidah nak rasa masak. Yes. So ini ada beberapa pandangan dari para ulama. Ada yang mengatakan kalau boleh sebaiknya jangan jangan kita rasalah, sebab kita akan terus masuk ke tekak kan. Tapi kalau ada sebahagian pandangan lain, hanya untuk rasa sedikit sahaja. Itu kalau macam makanan tersebut nak diberikan kepada orang lain atau lain-lainnya, dia tak consider ke mubazir. So macam yelah, kan orang lepas tarawih pun bukan tarawih, untuk buka puasa kan nanti ramai-ramai kat masjid gitu kan. Yes, true. Tapi bukan telan, ada macam tweet buang ludah kan. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ada apa lagi soalan? Tak ada. Ustaz ada apa lagi? Tak ada. So cakap pasal puasa lagi, mungkin jagalah mulut. Kalau boleh kita jangan maki-maki orang kita semua, yang suka maki-maki orang tua tu semua. Kalau boleh elakkan. Yes. Dengan satu lagi saya nak share pasal buka puasa. Buka puasa ramai orang saya perasan dan semua orang hafal saya rasa yang doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. Yang bermaksud apa? Allahumma, ya Allah, laka sumtu, keranamu ataupun untukmu, sumtu, aku telah berpuasa. Ingat, sumtu dalam kaedah bahasa Arab adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah past tense. Maknanya sesuatu yang sudah lepas. Wa bika amantu, dan dengan engkau aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezekimu aku telah berbuka puasa. Semua all is fi'il madhi, semuanya past tense tau. Kalau past tense maknanya sesuatu yang sudah lepas. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya arhamar rahim, wahai yang maha pengasih. Di antara pengasih-pengasih. Bila nak baca doa tersebut adalah ketika kita dah minum sedikit ataupun dah makan sedikit, baru baca. Sebab apa? Ketika kita baca sebelum kita makan, yang kita baca doa adalah past tense. So maknanya ketika kita minum sedikit saja. Contohnya kita ada air kan, minum sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sedikit saja, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya rahman. Maknanya semuanya macam tadi saya terjemahkan kan, keranamu aku telah berpuasa, dan denganmu aku telah beriman, dan dengan rezekimu aku telah berbuka puasa. Kalau kita baca sebelum kita minum, macam mana telah berbuka puasa? Jadi minum dulu sedikit ataupun makan dulu sedikit, baru baca doa tersebut. Itu saya punya sharing. Ini yang ramai mungkin tak perasan daripada doa tersebut. Okey, last cakap pasal mulut ni, tapi kita corner baring sikit. Cakap pasal puasa, ada orang cakap macam puasa, diorang macam puasa awal aja, diorang puasa macam untuk satu bulan. Jadi kalau misalnya puasa ke niat puasa? Niat puasa, yes. Untuk puasa sebulan. Betul. Jadi kalau in between tu pertengahan macam terlupa nak niat, yes, still boleh, maksudnya boleh puasa. Memang ada gitu kan? Betul, ada macam itu. Yes. Jadi di awal sekali niatkan berpuasa untuk 30 hari straight. Dan setiap hari tajdidun niyah, iaitu setiap hari perbarui niat.
Walaupun faham lah. Walaupun ada orang macam 30 jadi tiap hari tak payah ni. Tak, it's always best setiap hari untuk kita niatkan. So kalau Untuk berpuasa pada hari itu. Sama, maka Imam Ghazali sendiri katakan sama kalau macam gitu maknanya seorang itu makan tapi dia makan tu hanya untuk 30 hari. Mana boleh macam itu? Setiap hari pun kena makan kan? Istilahnya sama. Dia adalah taghdhiyah. Ia adalah makanan bagi roh kita punya roh, kita punya jiwa. So, setiap hari selalu niatkan. It's always the best. So kalau awalnya kita niat untuk puasa 1 bulan, pertengahan tu Kita terlupa ke apa, tu baca terbangun. normal niat lah. Normal niat. Seperti biasa. Okey. Jadi kalau terlupa tak kisah sebab kita dah awal dah niat. Yes. Okey, itu dia untuk hari ni pasal mulut dan sebagainya. So, buka apa ni hari Ustaz? Nanti? Wallahualam. Tengoklah apa yang ada kat dapur tu, kita rembat sahaja insya-Allah. Mesti besar makan ni. Tak adalah. Okey. Tengoklah apa-apa yang ada tu makan je lah ya. So ingat yang penting jangan membazir masak tu, masak ni, masak tu nanti membazir tak termakan. Sikit-sikit sudah. Yang penting banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kita pun tak terlepas daripada tak hilang vitamin sebab kita berpuasa kan kita banyak dah hilang. Yes. Kan? For you yourself, you buka puasa you rembat semua merepek je. Kan last week dah bagi tahu makan oatmeal. Makan susu. Itu dulu. Ke itu sahaja? Start aja saya susu dengan kurma dulu. Itu sahaja. Air malam lagi makan lagi. Malam baru saya makan proper. Sama. Saya pun sama. Kalau proper saya buka puasa makan kurma dulu ni semua dengan jamah-jamah sikit-sikit kuih-kuih. After that baru solat maghrib. Then after that baru nanti tunggu isyak ke apa gitu. Nanti makan sikit lagi je. Then after that itulah pasal kalau tak ada makan berat sangat nanti nak tarawih semua. Betul. Saya kan pukul 10 lebih 10 pun saya makan lah. Itu pun macam ringan-ringan, salad-salad. Sebab dah masuk kan, dah masuk susu kan tu dah kan. Ya. You try macam itulah. You try makan sikit-sikit dulu. Sebab nanti bila dah malam you dah kenyang. Macam nak makan sikit je. Yes. Silakan. Sorry. Pernah apa tau? Bila makan kurma 7 biji biasa normal, besok saya hyper. Macam energi lah alhamdulillah. Lepas tu orang semua macam kau puasa ke tak ni? Puasa? Sebab yang ni semua dah macam penat. Gitu. Sekarang saya hyper seorang boring pula. Siapa nak kawan siapa ni semua kat shooting semua diam je. That's good. Okey, itu saja topik kita hari ini mengenai mulut. Diharapkan jaga mulut anda. Yes. So, hati-hati je lah di bulan puasa ni kita perbanyakkan ibadah. Jangan kerana orang awak letakkan diri sama dengan orang. Jangan. Betul. Biarlah orang gini tapi you all relax je. So, senang cakap lah. Kalau orang kutuk kita, hina kita, biarkan. Asalkan kita tak dipandang hina oleh Allah. Macam gitu. Kita relax je, chill je. Okay, Ustaz, ada apa-apa? Dah, itu saja. Selamat ini berbuka puasa lah. Ya, pukul 12. Oh, okey, selamat. Yalah, untuk nantilah berbuka puasa kan. Okey, terima kasih kepada The Tag Team SG kerana sponsor program Poker Extra ni. Diharapkan anda juga mereka sekumpulan tu ditambahkan rezeki hendaknya. Amin. InsyaAllah. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe, share kita punya video ni. Mudah-mudahan ada manfaat bagi orang lain. Dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification. Dan kalau anda nak beli hadiah untuk siapa punya birthday ke di bulan anniversary puasa, tak tahu ke, boleh beli apa Ustaz? Boleh beli kita punya merch. Kita punya merch. Boleh langsung ke puakasg.com. Satu lagi untuk mewangikan rumah anda boleh gunakan floor cleaning keluaran atapsi.com. Ada juga Habatu Sauda. Yes. True. Dan kita keluarkan sekali dengan insya-Allah lah. Ini habis Ramadan maybe ya. Madu. Kan? Madu sidr. Habis tu saya punya. Madu apa? Ini. Sebab ini sekarang kita dengan packaging. Kita dengan packaging full, packaging semuanya ada dengan cara-cara nak makan dan lain-lain. Semua sudah diruqyahkan. Semua dah diruqyahkan. Tapi saya punya pun dah diruqyahkan kan? Sudah. Okey, itu saja hari ini. Diharapkan puasa anda terjaga. Dan siapa yang kurang sihat tu, last. Yang kurang sihat tu macam mana? Kalau boleh, kalau mampu teruskan. Kalau tak mampu, kalau boleh jangan memudaratkan diri. Jangan sampai memudaratkan diri. Kita tahu kita punya badan macam mana dan kita ikut kita punya badan lah. Cuma jangan terlalu manja sangat lah. InsyaAllah. Minta dengan Allah kekuatan, insyaAllah Allah berikan.
Jaga diri anda sebab masih COVID lagi. So jaga kesihatan anda dan be responsible. Jangan pula bila sakit-sakit tu anda keluar rumah. Betul. Merebak semuanya. Apa ni? Betul. Question last? Apa? Oh, bagi diorang puasa siapa yang terlupa nak bayar puasa lepas. Macam mana? Yes. Bayar je lah. Oh, so puasa gini niat untuk esok. Maknanya bukan bayar ni tau. Kira qada lah. Ya, so puasa untuk esok dan puasa bayar niat untuk puasa. Kalau boleh you puasa ini untuk puasa actually daripada sebelum puasa. Maksudnya terlupa nak bayar, nak kadak kan. Sekian dah masuk bulan puasa. Macam mana? So actually ikut sebetul-betulnya memang let's say last year you lupa you ada yang you lubang-lubang ke apa, you actually kena bayar sebelum Ramadan ni. Tapi kalau contohnya Ramadan yang lepas punya tak bayar lagi, then you focus on this Ramadan, then after that yang Syawal ni you bayar untuk yang lepas punya. Betul. Tak kira mana-mana kan ada orang sebelum nak puasa seminggu ke 2 minggu dia akan kadak je. Takut ada macam was-was terlupa ke tak terlupa ke. True. Gitu kan? Boleh. Kan? Ramadan tiba. Okey, itu saja dari kami. Selamat berpuasa. Jumpa lagi minggu depan. Harapan. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.